Boleh kita mulakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan-rakan media, foto-foto juga influencer. Boleh tak bagi tepukan penerbit, pengarah dan juga bintang-bintang? Yes. Baik, untuk membuka bolehlah saya persilakan penerbit dahulu atau untuk beri sepatah dua kata macam mana rasanya feeling bila bersama-sama tadi dengan rakan media dan juga tetamu-tamu menyaksikan tayangan perdana tadi. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berucap pula sini. Tak boleh nak naik ke atas tu anaknya merajuk yang dah nak tidur. Tak apa. Okey, thank you semua yang all the wartawan semua yang media-media semua. So saya harap semuanya terhibur tadi. Tak ada apa banyak yang saya nak cakap. Itulah, tak ada apa nak cakap lah. Okay, thank you so much. Terima kasih tepukan untuk penerbit kita. Baik, penerbit dah berbicara. Apa kata kita pergi pada pengarah kita? Macam mana rasanya? Janganlah pandang takut sangat pandang saya tu. Boleh respon kepada rakan media. Bagaimana feeling tadi? Yalah, ada yang gelak bersama-sama, seronok tadi, ada yang terkejut sama-sama. Silakan. Ismail. Alright, terima kasih sekali lagi atas kehadiran semua kawan-kawan media elektronik, media cetak dan yang lain-lain kerana sudi datang pada hari ini support. Tak ada apa yang boleh saya komen olehkan ucapkan syukur Alhamdulillah kerana inilah hasil dia 2 tahun lepas sebelum PKP sehinggalah PKP. And then apa yang saya boleh cakap, apa yang anda boleh lihat, saya amat yakin dengan DIU Pictures pasal ini merupakan filem dia lokal yang pertama. Sebenarnya sebelum itu ada perjalanan pertama dengan Indonesia. This one local yang the first time. Dan saya amat yakin bahawa dan mengharapkan juga bahawa DIU Pictures akan menghasilkan filem yang lagi baik. Maksudnya bajet yang lagi besar. Saya pada mulanya bila Datuk jumpa saya, dia kata bajet dia macam ni, saya kata ini first time. Mari sama-sama mengenali industri. Maksud saya begitu. So ini saya persembahkan dulu, and then now that is good for Datuk pasal Datuk dah dapat mengenali industri. Now saya rasa sudah cukup Datuk Ayu mengenali apa dunia entertainment kita, khususnya dunia perfilman, dan saya yakin keyakinan beliau selepas ni akan menghasilkan filem, of course bajet yang lagi besar, yang lagi boom, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terus ada sikit lagi ke? Ada. Macam mana rasa tadi sama-sama? Jangan bagi soalan lagi, sabar. Belum. Jangan bagi soalan dia. Soalan dia suspend pasal ini di antara filem yang paling lama lah maksud saya. Pasal kita start shoot awal bulan 3, and then kita shoot 2 minggu lebih. Tiba-tiba kita di Kelantan dapat tahu kena kata apa? PKP, kena stop. PKP. Ini apa benda ni, semua hidup tak pernah jadi kat Malaysia. And then kita beramai-ramai ni. And then nak kita stop, duduk di hotel di Viana. Hotel di Viana, kita stop. And then kita bermesyuarat, check dengan pihak penguatkuasa. Kita assume mungkin kita break, kita ditutup dalam lingkungan seminggu kot, paling lama. That's why kita bermesyuarat, kita decide. And then dalam 2-3 hari, kita dapat tahu benda tu mungkin makin lama. And then of course, ada few bila kita bermesyuarat, macam Abang Faizal nak balik ni apa semua, and then kita buatkan surat polis apa semua. Abang Faizal di antara orang yang awal balik, lepas balik, and then kita lebih kurang 2 minggu lebih tersadai kat Kota Baru, di mana segala perbelanjaan, makan, minum, hotel masih ditanggung oleh pihak producer. Thank you very much. I think itu juga yang membuatkan bajet untuk cerita ni memang of course burst. Sebab selepas 2 minggu lebih kat 3 minggu, kita mengambil keputusan dan nasihat daripada Pak Kuasa untuk balik. Pada bulan 3 tu, selepas 2-3 minggu kita balik. Sehinggalah bulan Julai, dia beritahu boleh shoot balik. Kita mesyuarat balik dengan pihak producer, kita nak sambung buat kat KL ke apa, pasal kat Kelantan kos ni apa semua. Lala Datuk beritahu, Abang Pak kita buat perancangan. Yang awal tu kita buat. So berangkatlah ramai berbondong-bondong pergi Kelantan balik, pergi shoot lagi sebulan, barulah selesai. Dan itulah tadi, di antara dia ada dua tempoh di mana kita dapat shoot 2-3 minggu awal, and then the rest ada lagi sebulan untuk menghabiskan baki. Itu di antara cabaran lah
cabaran untuk menghasilkan filem ni. Selain daripada cabaran saya, of course daripada Suara Bergarah, bukannya mengurungut, saya mendapat yang pertama je, alhamdulillah, you tengok barisan artis yang ada ni memang they are all real artis. And then ini daripada segi bakatnya masing-masing boleh lihat. Angel yang first time berlakon filem ni bersama dengan Aryan. Itu je yang mampu saya cakap. Semoga semuanya terhibur. Mungkin title tu pada asalnya semua ingat Daddy Ku Gangster, bunyi macam khas cerita yang ni, tapi bila tengok rupanya cerita ni ada few, melibatkan kekeluargaan, kasih sayang. Yes, ada sifat kasar, gangster. Cuma saya tonjolkan watak Ri itu adalah watak yang berada di dalam anak-anak muda sekarang ni, di mana dia ada sisi gelap dia. Dalam masa yang sama, peranan anak-anak kecil ini yang membuatkan seseorang itu boleh berubah. Dan sesungguhnya manusia itu memang berkehendakkan berubah lebih baik. Cumanya asbab untuk Daddy Ku Gangster, asbabnya anak-anak ini yang mewujudkan Daddy-Ku yang gangster pada awal kononnya. Alright, thank you. Itu dia penjelasan dan sebuah sedikit daripada Tuan Pengarah kita. Apa kata kita mulakan daripada sebelah kanan, seorang-seorang. Sedikit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kepada semua rakan-rakan media, media elektronik, media cetak yang hari ini, tuan-tuan dan perempuan yang ada di hadirat, yang datang untuk support filem Daddy Ku Gangster. Saya tak banyak cakap sebab watak saya clear. Saya adalah pelengkap kepada satu cerita di mana saya Bob, dan boleh war-warkan kepada semua. Kita tayangkan di Pawagam di seluruh Malaysia pada 1 Disember 2022. Terima kasih. Terima kasih. Nak cakap undilah saya tak boleh lagi. Terima kasih. Jadi kalau itu pelengkap, awak apa pula sebenarnya? Silakan. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, terima kasih kepada rakan media dan yang semuanya. Okey, bagi saya pengalaman buat Daddy Gangster ni, Daddy Ku Gangster ni ada kelainan sikit sebab masa proses permulaan nak mula penggambaran, ayah saya dah meninggal masa itulah. So cabaran dia adalah di mana saya kena kuat semangat untuk menggalas tanggungjawab, dan kemudian kena pula kita PKP. Ya, benda tu berat, tapi alhamdulillah kerjasama semua dan sokongan daripada pengarah kita, daripada Dato' Ayu dan daripada kawan-kawan semua, akhirnya berjaya filem ni ditayangkan. Dan harapan saya, harap cerita ni akan mendapat sambutan yang terbaik, insyaAllah. Itu saja. Yeah. Dan saya harap awak hidup kembali ke? Kan, kalau ada lah kan. Daddy Gangster 2 sana ni, kita cerita belakang, PMTP. Boleh tukar, mata belah sana pula. Okey, Arif, apa khabar? Boleh kongsi dengan kami, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih first pada rakan-rakan media, para hadirin hadirat sekalian, rakan-rakan siapa semua. Okey, saya tak banyak nak cakap, cuma this is my first film. Okey. Ini adalah filem pertama saya. Saya tidak pernah masuk pada filem ke ataupun drama ke sebelum ni. Jadi bila saya dapat tawaran ni, saya terkejut gila lah. Saya terkejut, macam banyak ada fikir boleh ke aku. So saya cuba buat yang terbaik. Saya terima kasih sangat dekat Dato' Ayu kerana percayakan saya, producer, dan Abang Bob, Abang Marah, rakan-rakan artis semua. Dan saya, bila saya tak pernah berlakon, saya tak pernah masuk. So bila saya tengok hasil dia, saya rasa memang sangat puas hati. Saya memang sangat rasa bangga diri saya, walaupun saya pelengkap macam ada Zalim cakap tadi, pelengkap, tapi saya rasa bangga sebab saya mampu buat buat sehabis baik bagi saya lah. Tapi insyaAllah saya akan improve lagi. Mengikut kadar Ayu kan. Tapi siaplah soalan-soalan media kejap lagi. Okey, Angel. Hi Angel. Hi. You can say thank you. Terima kasih. Pada semua rakan media, tambah sikit. Boleh tambah sikit? Tepuklah untuk Angel, bagi semangat kat dia. Bukan tu. Okey, kujap. Baik, serahkan kepada Abang Zul panggil, Angel panggil. Silakan Zul. Sambung Boleh. Terima kasih semua rakan-rakan media yang hadir pada hari ini. Terima kasih di Ayu Picture, Elias Mam,
Ya, disambung betul. Tolong sambung untuk betul lah tu. Saya sokong you. Dan saya hari ini rasa sangat-sangat terkejut bila mana garapan Abang Bob dalam filem Jadi Juga Gangster ni lain pada yang lain. Saya seronok sangat lah dah tengok tadi. Yeah. Itu je. Alah. Okey. Assalamualaikum semua. Terima kasih rakan-rakan media yang datang, rakan media cetak, rakan media elektronik. Seperti anda semua tahu, filem ni akan keluar pada 1 bulan Disember. Dan di sini sedikit pengalaman yang saya nak kongsikan. Sebenarnya saya memang selalu mengutamakan tawaran watak yang susah untuk dilakukan. Sebenarnya kalau kita tengok nampak macam senang, tapi sebenarnya susahnya datang bila kita berlakon dengan dua pelakon cilik ni, yang mana kita kena jaga mood dia dekat set, yang mana kita selalu kena berhubung supaya kita bonding tu nampak di skrin seperti yang kita tengok semua tadi. Dan itu yang paling-paling saya takutkan bila saya tengok result tadi. Memang rasanya puas hati dah semua, berbaloi segala masa yang kita luangkan untuk menghasilkan filem ni. Dan terima kasih semua. Rin. Terima kasih. Silakan. Boleh tiru tak? Macam tu je. Terima kasih. Jangan. Kau jangan. Tak ada orang dah sekolah dah. Assalamualaikum semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Datuk Picha, Datuk Ayu. Terima kasih kepada semua sebab bagi ruang dan peluang untuk berada menjadi salah satu dalam Daddy Cool Gangster ini. Alhamdulillah, thank you kepada rakan-rakan semua yang hadir. Kalau belah sana pelengkap pemanis cerita. Tu cerita dia. Lagi manis kalau korang tolong kami sama-sama buat-buatkan satu Disember ini. Rin, je gelak kat you. I dah cukup sopan tau depan ni. Je gelak. Kejap lagi. Kejap kita Terima kasih pukul dia. semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Mungkin rakan media. Saya rasa okey, silakan abang. Alright, I think yang first tu better Datuk producer akan jawab kot pasal bajet tu. And then yang nombor 2 of course, pertama je saya sangat-sangat teruja sebab secara jujurnya saya dapat yang terutama sekali Abang Faizal Husin. Sebab macam saya cakap tadi lah, sebelum ni, filem-filem saya sebelum ni, saya memang bukan dapat, memang mungkin rezeki itu saya dapat bukan orang-orang yang betul-betul dah well established. Saya mengharapkan bukannya benda satu benda yang agak sensitif nak saya sebut. Kalau saya salah, minta maaf. Daripada filem pertama saya Ngangkung, even Anan Sempit, even masa J kita buat Jodoh Syaitan, Zalib saya jadikan dia hero untuk filem Buah Bro. Dalam Bindu-Bindu Gangster, Semak Saja, mereka-mereka ini saya ambil masa tu belum ada nama yang sangat kuat. Tapi untuk filem Daddy Go Gangster, that's why saya cakap saya rasa sangat bersyukur pasal ini adalah satu filem yang saya dapat artis yang saya cakap dari artis lah. Of course Abang Faizal, and then Zul Huzaimi sendiri. Even sebelum ni memang dia dengan saya daripada tahun 2000 kan. Daripada tahun 2000 bersama dengan beliau. Sekarang ni saya bekerja dengan dia sebagai hero, alhamdulillah. And then dengan J sendiri, Zalif Siddiq, Rin Rahim. And then of course, bila kita sebut tentang YouTuber, sorry to say, ada macam nak panggil kadang susah. Tapi saya juga agak teruja sebab Alif Irfan, one of the top YouTuber, sudi bersama-sama untuk menjayakan filem. Itu maksudnya pada saya, nak dapatkan dia tak susah. Tak adalah nak kata susah. Tapi pada saya, untuk pelakon-pelakon yang hebat di dalam Malaysia, tak kisahlah ada sehebat mana pun, pada saya, kalau saya salah betul Fazal, pertama daripada segi nak masuk meminang, betul tak bang? Tertib lah. Yang kedua, of course, kena dengan harga dia orang sambut. Makanya alhamdulillah untuk Daddy Go Gangster, rasanya daripada awal sehingga selesai, caranya memang kena dengan caranya. That's why cerita ni boleh dihabiskan. Kenapa kita dapat nama-nama besar dalam ni. Itu je saya yang first nanti boleh reverse ke Datuk. Okay. Datuk Ya, saya datang kepada Datuk.
Okey, menjawab pasal bajet. Sebenarnya Daddyku Gangster sebenarnya saya punya bajet dalam 1.5 ke 1.8 actually sebenarnya, tapi oleh kerana masa PKP tu, yang first tu dekat bila bila kita buat turun semua artis, of course tol, minyak apa semua kan. So bila kita naik balik ke KL dan turun balik, lepas tu 2 minggu di hotel, dia orang tak bagi free. Terus paksa dalam tim Daddyku Gangster, kita orang ada dalam termasuk kru dengan artis dekat dalam tim dalam 70 kru, 70 orang semua sekali. So bayangkanlah masa 2 minggu kita bagi makan satu hari berapa? 4 kali kan? 5 kali. Full meal. Full meal. Siap producer beli mesin basuh lagi. Ini je. Siap dia panggil orang tukang masak, dia apa semua kebajikan kita orang. Memang Datuk Ayu support 100%. Mesin basuh untuk dia orang sebab dia orang tak boleh nak basuh kat hotel kan. So I terpaksa beli mesin basuh untuk dia orang basuh dekat hotel sendiri. Sebab masa tu kan tak boleh keluar PKP apa semua kan. Kebajikan mereka semualah. Dia orang nak kadang-kadang tu saya kata okey, ni basuh baju tak? Sebab 2 minggu kan baju-baju semua kan, sabun basuh apa semua, makan minum tak payah cakap lah. So itulah sebabnya kita punya bajet lah. Lepas tu dengan kalau you tak tengok event apa semua yang kita orang buat, yang kalau kita orang you tengok kita punya kat media sosial pun kita dah radio apa semua tu memang tinggi lah dia punya cost kan. Okay, itu dia. Pasal artis sebenarnya kan saya dengan abang buat berbincang. Sebenarnya pemilihan artis, masa dia orang nak berlakon dengan saya kata, you all boleh sabar tak? Kalau nak berlakon dekat Daddyku Gangster dengan 2 orang anak ni yang baru pertama kali nak berlakon dalam filem ni. So saya tanya seorang-seorang, Leif, kau okey ke? JJ okey ke? Ni semua saya tanya semua ni. Abang Faizal dengan Abang Zul dengan Ri. Kalau you all okay, and then boleh tanda tangan agreement dengan saya, because you all tahu kalau malam tu yang Abang Faizal kata Conjuring tu berlaku pada pukul 5 pagi. Bayangkan Angel masa tu 5 pagi dia tidur, dia bangun balik. So sebelum nak ambil mood dia, Abang Faizal terpaksa letak Angel kat atas ni. Pusing dulu kawasan tu untuk ambil mood dia. So yang itulah pengorbanan semua artis-artis saya yang saya sayangi kat sini dengan 2 orang anak saya tu. Itu je. So thank you semua. Baiklah, terima kasih untuk penjelasan Penguasa Tuan Pengarah. Baik, silakan. Ada lagi soalan yang sabar Ya, Assalamualaikum, saya Jimmy dari Cosmo. Nak tanya mengapa memilih latar pengabaran di Kelantan, dan juga ketika pengabaran ini dihentikan kerana PKP, mungkin sepanjang tempoh diberhentikan tu mungkin ada tak penambahan ataupun idea-idea baru daripada segi jalan cerita yang ditambahlah untuk memantapkan lagi cerita, dan juga apabila filem ini ditayangkan nanti, adakah mendapat kelulusan sepenuhnya dari Finas? Mungkin ada tak? Mungkin ada bahagian yang dipotong ataupun lulus 100%. Terima kasih. Alright, untuk lokasi of course kenapa memilih Kelantan? Sebab saya bersetuju sebab producer pun memang asal daripada Kelantan. And then yang keduanya, saya sendiri jarang syuting di Kelantan sebab kita banyak di Lembah Kelang. So bila Datuk kata dia sanggup spend syuting di Kelantan, tetapi dia kata kalau tak sesuai tak apa. That's why kita pergi Riki. Kita pergi Riki makan masa yang agak lama. Mungkin 2-3 minggu kat kita Riki cari location ni apa semua. Kalau you tengok rumah tu tadi, memang saya sangat suka rumah Ri tu tadi. Rumah yang konsep moden, betul-betul tepi sungai, ada swimming pool. Ada kelainan lah, maksudnya location yang tak pernah nampak kan. So that's why kita pergi ke sana. Di antaranya location, workshop kan. Nampak macam tak ada apa-apa, tapi dia lain. Kalau kita tengok set lokasi dia, masa scene racing gator dia pun, yang mana tu dia ada agak lain. Maksud dari segi geografi dan dia punya pemandangan lah. Tu yang di antaranya. Kalau cerita pasal masa PKP, of course bila balik tu kita ada buat sedikit editing lah, mana yang sempat. Cumanya daripada segi penciptaan kita tidak tukar apa-apa. Cuma of course daripada awalnya Daddyku Gangster, that's why saya cakap sebenarnya anggap benda ni adalah keras, menceritakan seorang daddy, orang maksudnya ayah yang gangster ni apa semua. And then yes, for sure selepas break tu kita tak ada perubahan yang sangat banyak, very mild, di mana watak Ray tu sendiri dengan anak dikembangkan sedikit.
supaya ada impak di belakang. Supaya ada impak apabila ketika nanti ada perpisahan antara Arisha ni dengan Ray tu. Tadi kalau nak ikut yang awal dia mungkin tak berapa, tapi kita cuba kuatkan. Di mana kalau kita tengok ada scene-scene, maksudnya daripada segi montaj kemesraan mereka berdua, di mana untuk ending tu nanti biar ada impact, rasa hubungan dia orang tu lebih kuat dah. Maksudnya masa dia berpisah tu ada perasaan tu tadi. Lebih-lebih lagi pada waktu ending. Itu saja. Tidak ada major perubahan lah daripada apa yang kita buat. Sebab apa? Daripada awal lagi, daripada skrip yang kita buat, once bila skrip tu sebenarnya memang dah solid, dah betul-betul ready, baru kita shoot. Itu sebabnya kita tidak ada terlampau perubahan yang besar dan drastik lah. Itu saja. Okay, awak tadi 100% lulus ke Finas? Rasanya 100% lulus. 13 tu yes. Untuk tu drama 100% tidak ada sebarang yang kena edit balik apa ke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Saya buka ruang. Bang, Wafat dari Getaran. Soalan saya untuk Tuan Pengarah. Kita dah tengok dalam kita punya filem-filem yang dihasilkan, banyak dah cerita-cerita tentang gangster dan juga merangkumi kekeluargaan. Banyak sangat lah. Jadi untuk membuatkan filem ini, orang kata agak lari sikit lah, maksudnya menonjol sedikit. Mungkin Tuan Pengarah boleh ceritakan lah. Dan filem ini pun datang pada tahun 2022 kan. Orang dah tengok banyak dah filem macam ni. Jadi mungkin Tuan Pengarah ada sesuatu yang nak disampaikan. Ini elemen-elemen menonjol dalam filem. Thank you. Daripada segi persamaan that's why saya sebagai seorang pengarah, saya bukannya kata tak berkenan. Saya kurang berkenan sekiranya kalau saudara dapat jom kita buat lain daripada yang lain. Jom kita buat lain daripada yang lain. Saya tak. Saya rasa kalau kita buat lain daripada yang lain, maksudnya orang Malaysia tak nak tengok lah. Kalau kita cerita pasal nasi lemak, kita buat cerita pasal nasi lemak. Pasal orang Malaysia memang suka cerita nasi lemak. Saya tidak terlalu memikirkan kelainan tu sangat. Kalau ikut daripada segi unsur, maksudnya unsur daripada segi gangsterism, unsur daripada kasih sayang, unsur daripada satu dunia buat cerita yang sama. Kisah ayah dengan anak, anak dengan mak, abang dengan adik. Cuma ni kelainan dia tentang kalau nak ikut anak saudara dengan bapa saudara. Macam mana dia punya kuat. Orang cerita basuk yang satu talian darah, tapi tidak, agak jauh sedikit. Itu di antara yang kelainan dia. And then satu lagi nak bagi tahu, seganas mana pun seorang lelaki tu bila kata orang bila kena dengan budak surrender lah. Surrender daripada segi psikologi dia. Tanyalah gangster mana pun kalau cerita pasal budak, maksudnya dia ada reserve. Benda tu yang ramai yang terlepas pandang pada ketika ini tentang kasih sayang antara budak dengan orang yang telah berumur. Bahawa faktor kasih sayang ini melibatkan senang je budak-budak, melibatkan perempuan, wanita, lebih-lebih lagi orang tua. Itu cuba yang dibawa kepada sini, kita memainkan tentang budak-budak yang tadi, dan tentang brotherhood antara kawan-kawan yang tadi. Itu yang kita cuba bawakan dan kita tonjolkan supaya dia agak sedikit kelainan daripada yang lain. Itu dia jawapannya. So sekarang ni saya akan pergi mula balik daripada Zalif sini. Untuk kita. Okey Zalif, rasanya antara mana scene yang paling you ingat lah, selain daripada kena basuh pakai mesin basuh baru tu? Ada scene lain tak? Scene yang saya ingat yang nangis tadi tu, yang mula-mula tu. Yang apa tu yang budak kecil yang nangis tu. Sebenarnya saya punya watak dia tak kuat sebenarnya cuma untuk melengkapkan. So saya bersetuju dengan Dato' Ayu dengan Ismail Muasim. So untuk merealisasikan Deddy Cool Gangster ini, InsyaAllah tahun depan kita tunggulah pula filem yang datang kat situ lah. Jadi kepada semua, wawarkan kepada rakan-rakan anda, ahli keluarga anda dan juga sahabat anda untuk menonton filem kami ni, filem Deddy Cool Gangster. Jangan comparekan filem yang sebelum ini. Filem sebelum ni dia ada magic dia, dan juga filem Deddy Cool Gangster ada magic dia. Dan jangan lupa untuk support filem Malaysia, filem Melayu pada 1 Disember 2022 ini di bawah gam seluruh Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Jom kita round terus. Jadi silakan. Ada benda yang nak share ke, momen ke apa ke yang wartawan tu, silakan. Dah, momen tu kita dah share tadi. Macam saya cakap, mula-mula berat, tetapi ya, Deddy Gangster ni menyatukan kami.
dan menyatukan hati di mana susahnya ya masing-masing ada masalah PKP whatever, tetapi Abang Bob adalah nadi kami kerana dia memberi banyak sokongan dan juga idea. Dan bagi saya Daddy You Gangster ni itulah, gangster tu akhirnya bila melihat dia akan menjadi comel, yang mana watak saya sendiri pun telah di trim supaya dia tak ganas sangat, walaupun ada ganas tetapi kena dengan jalan cerita. Itu yang buatkan, dan saya juga ingin menambah ya, kita tidak mencari kelainan tetapi kita untuk mengekalkan budaya dan rasa Malaysia tu, yang akhirnya walau genre apa pun tetapi kita berjaya menonjolkan budaya kita. Itu yang bagi saya Abang Bob berjaya buatlah, dan itulah kelainan dia bagi saya. Dan kesempatan ini juga saya berharap cepat cerita ni diwawarkan, dan insyaAllah cerita ni akan dapat box office, insyaAllah. Silakan Alif Irfan. Mungkin ini yang terakhir ke berlakon ke dah jadi Gian dah nak berlakon lagi? Mantap jadi producer kan. Nak jadi producer pula. Amin. Pengarah kat sebelah lakon kat sebelah sini. Komplit. Okay, first kali apa moment lah, saya cakap moment sikit lah. Masa first saya dipanggil dalam Daddy You Gangster, sebenarnya saya terima tengok watak macam okay, watak biasa saya berlakon as a laki-laki macam yang macam tu, suka perempuan apa semua, playboy lah. Tapi bila jumpa Abang Bob, Abang cakap, aku nak kau twist, aku nak kau jadi macam ni, kau cakap bahasa macam saya masa tu memang takut lah, sebab watak dia adalah first watak yang saya buat. Saya tak pernah bawa watak ni. Saya buat short film dalam YouTube saya dan saya tak pernah buat watak macam ni, even short film sekalipun lah. So saya rasa benda tu sangat tercabar. Saya rasa macam macam mana nak buat. And then saya first time berlakon dah dibarisi pelakon-pelakon yang sangat power otai dalam Malaysia kita ni. So itu lah benda yang saya sangat takut apa semua. So kalau nampak ada awkward sikit masa saya berlakon apa semua, sudah, sebab saya rasa saya macam saya awkward lah, takut sikit apa semua, gugup sikit sebab nervous lah. Tapi bila saya tengok hasil dia, memang saya rasa puas hati lah dengan semua masa berlakon dan jalan cerita. Saya tak sampai gelak lah tengok dunia tadi. Dan bagi saya filem ni patut ditonton oleh semua rakyat Malaysia, insyaAllah. Okay, itu je daripada saya. Ya, terima kasih. Dah baru berumah tangga kan waktu start filem ni? Berumah tangga. So tak boleh gatal lah tu. Nasib baik director, so tak suka gatal sangat kat kau. Silakan sorry tu Abang minta bagi pada Zul. Angel? Angel bagi kat Angel. Terima kasih datang. Yeah. Okay. Terima kasih Angel. Okay, baik kat Abang Zul. Sepatutnya pukul 10 dah tidur tadi. Okay, mungkin saya tak ada apa. Sebelum akhir, sangat ringkas, yang saya teruja sangat-sangat bila mana ada seorang producer yang sanggup dari level atas pengurus urus takbir sampai ke peringkat bawah di-involve. Datuk Ayu. Saya terkejut mula-mula. Ya benar, Datuk Ayu nak duduk sebelah monitor ni tengah panas lah, pagi, petang, siang, malam. Yes. Datuk Ayu belajar. Ini filem yang pertama diterbitkan, walaupun ditayangkan tu bukan yang pertama, kan? Perjalanan pertama. Atau lain lah, kan? Tapi ini adalah betul-betul Datuk Ayu kata masa jumpa saya di mana tu? Lupa dah. Di sana tu, belah-belah Damansara, The Curve. Kata, saya nak belajar je. Saya macam, betul ke dia ni Betul ke Datuk Ayu ni? Kena scam aku kan? Okay. Tapi bila mana hari pertama saya jumpa, sehinggalah kita akhir, break lagi, sambung balik, editing pula tu, ada post lagi untuk VO, lepas tu sampai promotion, sampai saya involve promotion, sampailah ke hari ni. Saya rasa banyak knowledge-nya. Datuk Ayu dah belajar, pengalaman, up down semua. Jangan tipulah kiri kanan depan belakang. Datuk Ayu. Tahniah. Itu dia kata-kata daripada Zul. Pasal Hussein, silakan. Ada perubahan sikit. Ada perubahan sikit, okey. Yang saya cemburu ialah Datuk Ayu semakin kurus. Ya. Baik, maksud saya apa lagi? Okey, kalau nak ditanyakan saya kenapa saya
suka nak berlakon cerita ni. Oh ya. Masa saya dapat tawaran tu daripada assistant director kita, saya live dengan dia je perundingan untuk berlakon cerita ni. Kemudian saya rasa dia kenal saya sebab saya dah pernah bekerja dengan dia dalam filem Longkai. Jadi dah mula dia cakap dekat saya, dia kata, abang ini kita ada satu cerita ni macam ni. Dan ada satu babak ni mana abang daripada dalam pickup truck lompat ke atas lori, lepas tu curi satu kereta sports car, kemudian abang bawa lari. Kata, boleh ke abang berlakon sendiri watak tu? Dalam scene tu boleh berlakon sendiri? Boleh bang, kalau abang nak buat abang boleh buat sendiri. Okey lah abang berlakon lah cerita ni. Itu sebenarnya salah satu lah sebab yang saya bersetuju untuk berlakon cerita ni. Sebab belum ada lagi babak filem Melayu yang buat babak macam opening yang kita tengok tadi tu. Dan juga bila saya dapat peluang bekerja dengan Zul, dengan Bob, dengan Rin, dengan Zalim, J dan semua yang ada dekat sini, Angel, Aryan, saya rasa seronok lah sebab untuk nak berlakon dengan dua orang kanak-kanak dalam filem ni sebagai main cast, memang itu satu benda yang susah pada saya. Jadi saya suka buat benda yang susah dan sebab itulah saya ada dekat dalam filem ni. Terima kasih. Terima kasih. Rin, kalau ditanya soalan, silakan. Soalannya? Tak ada. Silakan. Apa yang boleh kongsikan kami yang terakhir ni mungkin? Dia ambil soalan yang sama lah. Boleh. Kalau ditanya? Kalau ditanya kenapa Rin berada dalam Daddy Cool Gangster, silakan. I rasa satu Malaysia tahu saya sangat family person. Jadi cerita dalam Daddy Cool Gangster ni sangat tekankan kasih sayang. Walaupun gangster garang mana dengan kita orang yang wahara daripada mana, hujung-hujungnya love is there. Love is important. That's why I ada dalam Daddy Cool Gangster. Gitu. Itu dia, tepukan untuk pengarah dan juga bintang-bintang filem Daddy Cool Gangster. Terima kasih semua yang jemput anda untuk berdiri, jangan berada, berdiri saja. Kita jemput penerbit untuk bersama-sama untuk kita merakamkan kenangan-kenangan terindah ini di tengah-tengah tu. Silakan. Baik, saya juga nak jemput ada penerbit eksekutif ke? Ada lagi dia tunjuk. Main-main dengan abang aku tu. Yes.